Ismail. YB, adakah mempertahankan Tun akan menyebabkan amanah berpecah dan menghuru-harakan PH? Grassroots melihat seperti tiada kesepakatan dalam PH. Tiada kenyataan rasmi. Itu kenyataan rasmi berhubung dengan dia macam ni. Dia Tun ni, dia terpaksa keluar daripada PH. Baik. Kerana apa? Kerana PH ni adalah gabungan parti-parti. Maka bila Muhyiddin bawa lari parti Tun, bersatu tu dia bawa lari, maka Tun tinggal, dia tak ada parti. Tak ada parti. Bila dia tak ada parti, macam mana nak join? Macam mana dia nak jadi anggota PH? Itulah sebabnya bagi Tun dia perlu nak tubuhkan parti. Dan parti yang dia nak tubuhkan, dia bila dia dah sebut dia akan mungkin akan memohon untuk menyertai PH. Kalau tak memohon menyertai PH sekalipun, akhirnya dia kata kita boleh ada electoral pact, iaitu perjanjian kerjasama, walaupun dia tak menyertai dalam PH. Hanya dia kata dia tak akan cenderung PH ataupun PN dan sebagainya. Tu dia punya pandangan. Tapi kalau dia nak kerjasama dengan PH, mestilah dia pro PH. Janganlah bila kita bantu dia, kita beri kerusi pada dia, kita sokong dia, tiba-tiba dia boleh pergi sokong PN pula. Kan? Tu satu pandangan yang kita kena bincang lah, kena runding lah. Bagi amanah, ianya yang saya sebut tadi, satu kolam, pembangkang. Kita kena bersatu untuk nak hadapi pihak kerajaan. Kalau kita nak bergaduh sesama kita, apa manfaatnya? Kita bangga kita dapat 109 dalam parlimen. 109 tu termasuk 18 yang bersama dengan Tun. So amanah dan juga DAP lah, kita lah yang menyebabkan benda ni boleh berlaku. Iaitu dalam majlis presiden kita bincang. Bukan kita buat pandai-pandai, kita bincang. Kalau PKR sendiri tak sanggup nak berunding dan bertemu dengan Tun, kalau diorang tiba-tiba lah tak bersanggup, akhirnya dia minta amanah dengan DAP pergi bincang. Inilah hakikatnya. Dan itulah hasilnya kita dapat 109. Kalau kita tak bekerjasama dengan dia, dengan Tun, dengan Warisan, dengan Syafiq Afdal, maka macam mana kita nak dapat 109? Kan? Inilah saya rasa kadang-kala orang bila bercakap atas semangat, dia tak faham. Dia kata kalau pilih di antara Tun ataupun Anwar, kena pilih siapa? Kenapa kita kena pilih? Kita lihat bahawa perselisihan ini satu masalah yang lemahkan pembangkang. Bagi kita nak bersatu, maka masalah perlu diselesaikan, bukan kita meruncingkan lagi masalah. Kecuali kalau ada yang anggap ini bukan masalah, biarlah Tun sendiri, kita sendiri. Itu terpulanglah. Tapi bagi kita, amanah punya pandangan, dan boleh dikatakan majlis presiden punya pandangan, ialah kita nak cuba satukan pembangkang. Kena ada rundingan, kena ada perbincangan. Dan soal bila Parti Pejuang ditubuhkan, adakah dia masuk PRU ke-15? Adakah kita nak supaya pembangkang ni berpecah 3 penjuru? Adakah itu akan menguntungkan kita? Seronoklah kita. Kalau kita boleh bertanding masing-masing, semua nak bertanding ikut masing-masing, itu terpulanglah. Kalau itulah yang sikap yang ditunjukkan, maka buatlah. Tapi bagi amanah, dan seperti mana yang saya sebut dalam majlis presiden, kita kata tak. Kita kena runding. Kalau kita kita kena bincang, kita kena ada kerjasama. Dalam kerjasama tu pun mesti ada perjanjian. Dia tak boleh lepas begitu. Kalau sikap yang ditunjuk oleh Tun baru-baru ni dia keluarkan kenyataan, pasal dia diserang teruk jugalah. Lalu dia pun nak tunjuk, dia pun ada juga, ada ego dia jugalah kan. Dia orang kutuk dia kiri kanan. So dia kata okey, kita bebas. Bila kita bertanding, kita boleh pergi ke PH ataupun PN. Tapi sebenarnya nak pergi dengan PN, kita dah nampak. Tun takkan pergi dengan PN. Sebab prinsip perjuangan pejuang dia ada dia punya prinsip dia. Soal kamu setuju tak setuju tu lain cerita lah kan. Tapi tu prinsip yang dia sebut. Dan dia tak mau hingga hari ni, saya difahamkan dia tak jumpa Muhyiddin. Tak mau jumpa. Muhyiddin panggil nak jumpa, dia tak mau jumpa. Dia boleh jadi Perdana Menteri sekarang ni, dia boleh jadi Perdana Menteri. Muhyiddin sanggup serah pada dia. Dah tawarkan pada dia dulu juga. Dulu bila berlakunya Sheraton move tu, memang dia tawarkan Tun jadi Perdana Menteri, dia tolak. Lalu semua ni kita kena fahamlah hakikat, dan fikir, bukan ikut
perasaan, ya. Bagi amanah dan bagi pandangan resmi PH yang hasil daripada majlis Presiden PH ialah kita nak kukuhkan PH dengan mendapatkan seramai yang mungkin untuk bersama. Ya. Termasuklah soal MP-MP daripada kumpulan Tun. Bila kita ada undian, kita bersama. Itu yang kita dapat 109. Baik, kita tak pertahankan Tun. Kita nak Tun bersama dalam pembangkang. Itu saja. Bekerjasama dan bukan kita kagum dengan Tun lah, kita mendewa-dewakan Tun lah, apalah ini semua. Itu istilah yang digunakan oleh mereka yang ingin memecah belahkan kita sebenarnya. Baik, soalan kedua daripada Tuan Nur Ismail. YB ramai penyokong dan bekas pemimpin PAS yang dipinggirkan oleh pimpinan PAS sekarang. Maka amanah perlu menyantuni mereka ini. Pengaruh mereka masih kuat lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ini. Ya, betul. Saya ucapkan terima kasih atas peringatan dan nasihat itu. Dan memanglah saya rasa sekian hari semakin jelas pendirian Haji Hadi yang semakin jelas bercanggah dengan kata-kata dia sendiri dan juga kata-kata pemimpin-pemimpin dulu. Pemimpin-pemimpin sekarang pun banyak kontradik apa yang dia kata. Yang paling ketara ialah YB Taqiyuddin yang mengucapkan terima kasih kepada Barisan Nasional kerana menjatuhkan kerajaan Pakatan Rakyat Perak pada 2009 yang mana Tok Guni Aziz kutuk, Taqiyuddin sokong, mengucapkan terima kasih lagi. Ini semua orang boleh nampak, dan sikap PAS tarik tak bertanding di Sabah, lepas tu menyerahkan UMNO untuk menjadi wakil mereka, menyerahkan pada Bersatu untuk menjadi wakil mereka, menyerahkan pada MCA untuk jadi wakil mereka. PAS dah tak relevan. Dia mungkin dia punya pemikiran sekarang ni Kelantan, Terengganu, Kedah, fakat, itu saja. Itu saja. Itu je lah PAS. Dia tak boleh turun ke pentas nasional. Dia tak relevan di negeri-negeri yang lain. Saya tak heran kalau Johor pun bila tiba dia tak akan bertanding di Negeri Sembilan, di Melaka, di Pahang, di mana yang dia tak menang satu kerusi, dia pun tak akan bertanding. So orang PAS kena fikirlah. Awak kata awak bawa mesej Islam. Adakah wajar UMNO mewakili kamu? Adakah wajar MCA mewakili kamu? Terpulanglah kalau kamu rasa okey-okeylah. Kan? Tapi bagi kami dalam amanah, kami rasa bahawa mesej Islam yang kami nak bawa, contoh yang baik dari segi perpaduan, dari segi keadilan, dari segi good governance, pentadbiran yang bersih dan sebagainya, itu mesti dijuarai oleh parti yang perjuangannya berteraskan pada Islam. Bukan macam PAS sekarang ni. Ni apa yang PAS buat ni memang sudah jauh. Ini belum lagi bercakap tentang pengeluaran dalil yang terkini, hukum bunuhnya, kesian rakyat Sabah yang tak mengundi boleh tak masuk syurga. Tapi yang tu dia orang kata fitnah. Tapi yang faktuluh itu memang dengar dalam video tu jelas. Lalu inilah sebabnya mungkin orang PAS ni pun dia takut nak keluar PAS. Kerana dia takut kena katok, dia takut dibunuh. Dah lama saya tak lagi kena katok. Kena katok. Keluar PAS kena katok. Pasal faktuluh kata. Dengar, saya ingat tu penghujung tu. Tapi saya haraplah PAS ni, ahli-ahli khususnya, saya rasa yang penyelewengan dan terpesongnya PAS daripada perjuangan yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin dulu dah semakin jelas. Tak ada salahnya kamu tinggalkan PAS. PAS ni bukan agama. PAS ni parti politik. Politik. Kalau pemimpin dia dah terpesong, kembali, keluarlah. Kembali berjuang atas prinsip politik yang dibawa oleh PAS dulu. Iaitu menentang kezaliman, menggempur pemikiran Asabiyah. Ini yang kita nak. Ini yang amanah bawa. Baik.
Baik, terima kasih Tuan Nur Ismail. Tuan Nur Ismail ini antara penonton setia kita ni. Baik, seterusnya daripada Roberto dari YouTube. Wabi Khalid, we believe a pejuang will contest a three corners fight in PRU 15 to split PH votes. Okay, Mahathir will never agree Datuk Seri Anwar Ibrahim to be PM. Amanah and DAP should decide now and plan now for PRU 15. Yeah. We are planning for PRU 15. And that's why we believe that we have to work together and we want to avoid the three corners fight as far as possible. Mahathir will never agree Dasai to be PM. This is a statement that's being made, but I'm very sorry. I believe that Azmin and Mahyudin left Tun because Tun was willing to give the PM-ship to Anwar. You can disagree. It's because what was agreed, apa yang dipersetujui pada 21 hari bulan Februari, mesyuarat Majlis Presiden yang terakhir, Mahathir kata lepas APEC dia akan serah pada Anwar. Anwar pun setuju. So how can you say dia tak akan serah pada Anwar sedangkan the date that was agreed between both Mahathir and Anwar is after APEC. But unfortunately, the moment Azmin dengar je nak serah lepas APEC, Mahyudin dengar je nak serah lepas APEC, dia orang keluar. The reason why Azmin and Mahyudin left is because Tun was going to give the premiership to Anwar. Because if Tun said no, I'm not going to give, then why did they leave? Why did they leave? If Mahathir said never mind, I'm going to make sure Azmin becomes the PM, or I'm going to make sure Muhyiddin becomes the PM, then why did Azmin and Muhyiddin leave? I mean, I know everybody wants to judge based on this theory and that theory lah. Teori banyak tapi kalau kita tengok faktanya, let's look at the facts. The fact is on the 21st of February, Tun agreed after APEC, Anwar agreed after APEC. So issue settled. Okay, number one. Number two, whether Anwar becomes the PM or not, in the end depends on whether he has 112 MPs. This is the fact. This is also a fact. If you have the support of 112 MPs, ada 112 MP sokong, you're gonna be PM. Kamu menjadi PM lah. Tak payah nak tunggu Mahathir serah apa. Kamu jumpa Mahathir, Tun, saya ada 112 orang yang sokong saya. Full stop. So actually in the last meeting dalam 21 Februari saya dah sebut, Anwar, you become the TPM. Kalau dia jadi TPM pada ketika itu, tak berlaku split ni, tak berlaku pengkhianatan ni, dia jadi TPM, benda berjalan, dia boleh bina sokongan tu yang 112 tu. Ikut. Dan dia dapat yang 112 tu before APEC, dan dia beritahu pada Tun, Tun, I already have 112, you promise me after APEC, please step down. Kalau dia tak ada 112, katakanlah saya dah cakap dengan ramai pimpinan PKR, dia orang setuju tak setuju tu pulang pada dia lah. Kalau hari ni tak berlaku Sheraton move tu, Tun MPM, hari ni Tun kata okey, saya nak serah pada Anwar, Azmin dengan Mahyudin lagi keluar, Anwar still tak boleh jadi PM juga. Pasal tak ada 112. Dan kita kena faham isu dia, sebelum kita jatuh, isu perkauman ni dipermainkan sehabis-habisnya. Bila Muhyiddin lari dengan Azmin, dia bawa lari 30 MP Melayu. Okey. Pakatan Harapan pada ketika itu ada dalam 131 lah MP, lebih kurang lah. Daripada 131 MP tu, 65 bukan Melayu. So maknanya yang Melayu adalah dalam 66 ataupun kata kalau 135 lah kan, 70 Melayu.
ya Pakatan Harapan kerana ada yang MP bersatu, yang UMNO masuk bersatu dan sebagainya. Tu yang kala saya pun tak ingat berapa sebenarnya tapi katalah kita ada 135. 65 bukan Melayu, 70 Melayu. Dalam keadaan itu pun dia mainkan isu perkauman, ya, kebencian dan sebagainya, ya. Bila Muhyiddin dan Azmin bawa lari 30, yang tinggal, ya, 45 campur 65, 110 lah katakan, lebih kurang lah, 44 dengan 65. Pasal saya ingat jumlahnya 65 ni pasal apa ni, orang PAS disenaraikan hari tu. Dia nak tunjuk dia punya Islam dia tu. Dia tunjuk kaum ni. Ni pasal Islam ala PAS tu dia tengok kaum, ya. Walaupun dia kata menggempur pemikiran Sabiah, tapi itulah yang PAS baru ni kan. So dia tunjuk ada 65 bukan Melayu ni. Okay. Kalau dah 30 dah lagi, tinggal 45, maka kita memerintah sekalipun, katakanlah Tun tak letak jawatan kan, tak letak jawatan, dia pegang juga, saya boleh jamin lah, isu perkauman, isu pergaduhan agama akan diperalatkan oleh Muhyiddin dan Azmin dan UMNO dan PAS sehingga berlakunya kacau bilau. Ya, kerana ni majoriti parti kerajaan, majoriti bukan Islam, kerajaan majoriti bukan Melayu, ya. So ada latar belakang dan fakta yang kita kena ambil kira, ya, yang menyebabkan apa yang berlaku tu berlakulah, ya. So beginilah, ya, bagi saya, soal nak satukan pembangkang ni cukup penting, ya. Maaf ya Roberto. Kalau kita bergaduh dan kita berpecah dan kita pecah kolam tu kepada dua, maka apa yang diramalkan iaitu pejuang akan kontes three corner dalam PRU 15 akan berlaku. Tapi memanglah kalau berlaku, memanglah PH akan kata tak, kita bersama PH. Tak adalah orang amanah akan sokong pejuang kalau pada ketika itu, ya. Tapi sekarang ni kita nak cuba supaya elak benda tu, kan. Tapi janganlah kita ni apa yang bertindak dengan apa yang dikatakan sebagai fait accompli, iaitu kita buat tindakan memang akan menyebabkan three corner fight. Apa kita nak buat tu? Kita cuba elak. Itulah sebabnya kita ada hubungan, ya. Tapi kalau daripada awal kita dah kata dia akan berlaku, dan memang itulah yang akan berlaku, kan. Kita nak cuba cari penyelesaian. We want to find a solution to the problem, and avoid the three corner fight, not as what you are saying lah, kan. Bagi saya lah, ya. Okey, Roberto sampaikan terima kasih kepada YB.